Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada korang-korang semua yang dah lama kita tak berjumpa. Jadi hari ni kita akan berjumpa lah semula dalam kelas tasawuf. Cuma kali ni adalah untuk tingkatan 5. Okay. Tapi masih dalam format yang sama, KSSM. Seperti mana yang kita belajar tahun lepas lah. Cuma tema untuk tahun ni adalah berbeza lah daripada tema yang tahun lepas. Jadi sihat ke semua? Alhamdulillah. Jadi saya harap depan koma ni dah tengok video ni dah ready dah dengan buku teks, dengan buku nota, apa-apa yang perlu cetik, maka cetik ya. Jadi insya-Allah kita akan mula pengenalan je dulu. Saya akan ajar pengenalan je dulu. Okey, baik. Tasawuf Islam ni untuk tingkatan 5 dia ada 3 tema besar ya. Kita tahu 3 tema besar iaitu yang kita akan belajar adalah sistem ekonomi, bab-bab kewangan ni. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perundangan dan kehakiman, mahkamah lah, mahkamah, hakim, etika hakim dan sebagainya lah. Dan kemudian yang ketiganya kita akan belajar berkaitan dengan pentadbiran, macam mana nak jadi Perdana Menteri. Bukan macam mana nak jadi Perdana Menteri, tapi bagaimana kita nak jadi Perdana Menteri yang baik, yang mengikut lunas sunnah Islam. Okay, jadi kita akan pergi secara lebih terperinci lah dalam pengenalan. Okay, baik, yang pertama adalah tema pertama kita tadi, apa dia tadi? Ekonomi dan juga kewangan. Okey, baik. Jadi kita tengok yang pertama, ekonomi. Nak belajar apa berkaitan ekonomi? Yang pertama, asas ekonomi Islam. Kena tahu asas ekonomi Islam, bagaimana rupa dia. Okey. Kemudian yang kedua, konsep pemilikan harta dalam Islam. Ada cara dia nak memiliki harta. Kan? Bukan cara pakai kedah je. Bukan cara ikut macam kau buat. Kan? Nampak barang tu boleh ambil, pakai ikut dan. Itu suasana pelajar asrama lah kan. Pelajar berulang, macam tu juga pelajar berulang berkurang juga kan. Tengok barang adik-beradik memang bantai je pakai. Jadi kita akan belajar nanti. Okay. Kemudian Islam dan pekerjaan, kita belajar pekerjaan mana boleh, pekerjaan mana yang tak boleh. Okay, seterusnya kepentingan ekonomi Islam. Kan kalau hari ni kita tengok dalam YouTube dan TV menyebut berkaitan dengan kepentingan umat Islam, kepentingan ekonomi Islam. Okay. Jadi kita akan belajar juga dalam tasawuf Islam. Kemudian kita akan belajar penyelesaian persoalan ekonomi umat Islam, yang juga hangat dibicarakan pada masa ini. Okey, baik, seterusnya adalah dalam bab yang kedua kita akan belajar berkaitan sistem kewangan Islam. Okey, apa itu sistem kewangan Islam? Adalah berkaitan dengan muamalat Islam. Okey, muamalat ni maksudnya lebih kurang urus niaga lah muamalat. Okey, yang pertama kita akan tengok asas muamalat. Yang kedua, jenis-jenis muamalat Islam. Dalam Islam ada beberapa jenis muamalat yang dibenarkan. Okey, kita akan belajar juga. Kemudian seterusnya peranan institusi kewangan Islam. Okey. Di Malaysia ni juga ada institusi kewangan Islam. Jadi kita akan tengok apakah peranan setiap satu daripada institusi tersebut. Kemudian kenapa pentingnya pelaksanaan muamalat Islam ni? Kenapa tak payah je pakai muamalat yang telah digubal di Eropah sebagai contoh kan, di barat kan. Dipanggil apa? Kapitalisme. Kan. Jadi kaya apa? Tapi kenapa kena pakai muamalat Islam? Okey, dan terakhir adalah aktiviti muamalat dan kewangan Islam. Okey, seterusnya kita tengok tema yang kedua. Tak ada rehat ya. Kalau kau nak rehat, korang pause video ni. Itu je. Okey, baik. Berkaitan dengan perundangan dan kehakiman Islam. Okey, perundangan. Apa benda yang kita nak belajar perundangan ni? Yang pertama, asas perundangan Islam tu macam mana. Okey, kemudian keunggulan sistem perundangan Islam. Apa lebihnya perundangan Islam ni berbanding dengan perundangan ciptaan manusia ni? Apa beza lebih? Jadi kita akan belajar. Kemudian matlamat dia. Perundangan Islam ni yang Allah cipta ni, apa matlamat dia? Untuk siapa? Untuk pergi ke mana? Okey, baik. Kemudian kepentingan pelaksanaan sistem perundangan Islam. Kenapa perlunya melaksanakan perundangan Islam? Kenapa tak pakai je perundangan yang British dah buat tu? Kan? Kenapa tak susun je perundangan yang lain supaya lebih sesuai dengan zaman? Kenapa? Nanti kita belajar. Okey. Kemudian sistem kehakiman Islam. Okey, bab hakim lah. Kemudian kita akan belajar asas dia. Kemudian matlamat sistem kehakiman tadi tu. Sistem kehakiman Islam ni pergi ke mana? Sistem yang bukan Islam ni pergi ke mana kan? Matlamat dia tu kan. Kemudian jenis kesalahan jenayah dan hukumannya. Dalam Islam
kesalahan-kesalahan macam ni dah ditetapkan apakah hukuman yang sewajarnya, yang seadilnya, yang sepatutnya. Sebab Islam ni agama yang syumul lah. Jadi apa yang ditetapkan Islam itulah yang terbaik. Jadi syarat pelantikan hakim. Cerita pasal hakim pula, nanti kalau korang siapa-siapa nak jadi hakim tu, yang ada nama hakim tu bukan nak cerita pasal hakim yang nama Hakim Rusli ke, Cikgu Hakim ke. Tapi yang ni kita nak sebut pasal pelantikan hakim mahkamah. Apa syarat yang dia kena ada. Kemudian dah jadi hakim, yang seterusnya kita akan belajar etika dan peranan hakim tersebut. Dan ke? Nak hukum macam mana ke? Okey, itu. Kemudian kepentingan pelaksanaan sistem kehakiman Islam. Kenapa perlunya sistem kehakiman Islam? Kenapa tak pakai sivilnya? Okey. Dan terakhir, tindakan menjauhi perbuatan yang dilarang. Bagaimana cara-cara nak menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Okey, nanti kita akan keluarkan soalan-soalan lah daripada bab pertama kita belajar, walaupun perkenalan, tapi ada soalan. Tunggu saja. Okey, tema yang ketiga, sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Ni cerita bab pentadbiran. Tadi saya sebut tadi, pentadbiran lah pengurusan ketua. Tak kisahlah Perdana Menteri ke, di peringkat negerinya ada menteri besar ke, tapi berkaitan dengan pemerintahan. Okey, yang pertama tengok sistem pentadbiran dulu. Apa yang kita nak tengok adalah asas-asas dia. Bagaimana Islam nak asas pentadbiran dan pengurusan. Dia prinsip tadbir urus dalam Islam. Ada prinsip dia nak tadbir urus ni, ada prinsip dia yang kita kena ikut. Nanti aku dengar lah perkataan sami'na wa ta'na dan sebagainya, itu adalah dalam Islam. Kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam. Kenapa nak tadbir urus secara Islam? Itu yang kita akan belajar. Seterusnya, tindakan merealisasikan tadbir urus Islam. Macam mana kita nak merealisasikan tadbir urus yang telah disusun oleh Islam dalam dunia sekarang ni. Siapa lagi nak buat? Korang lah. Korang yang belajar ni lah nanti akan cuba mengubah pentadbiran negara kita ni kepada pentadbiran Islam. Seterusnya, sistem pemerintahan Islam. Ini ada, kita akan berkait dengan sejarah sikit lah. Yang pertama, tengok asas pemerintahan Islam tu macam mana. Kemudian Piagam Madinah. Piagam Madinah ni adalah undang-undang ataupun pentadbiran yang telah disusun oleh Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Selaku Madinah ni adalah negara Islam yang pertama. Okey, jadi konsep asas khilafah pula. Cerita khilafah Rasyidin, apa konsep-konsep asas dia. Kemudian elemen serta fungsi pembentukan negara Islam. Apa fungsinya? Nabi tadi tu membentuk negara Islam. Kan? Tak perlu ke kita sebar agama je lah. Buat apa negara-negara ni? Kita menguruskan agama je. Nanti kita tengok kenapa. Kan? Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pemerintahan Islam. Kita dah belajar semua benda tu. Jadi masa yang terakhir adalah kita nak melaksanakan pemerintahan tu dalam tata tertib ataupun atur cara Islam. Okey. Jadi tamat sudah. Jadi 3 tema yang kita akan belajar. Nampak macam banyak kan, serabut kan. Don't worry, kita akan belajar step by step. Simple je, tasawuf je kan. Tapi janganlah kata tasawuf tu tak payah baca langsung. Ikut sedap otak je tulis kan. Kalau kita tak belajar, contoh saya tanya jenis-jenis Imam Islam pun kau tak boleh jawab. Boleh ke jawab? Kan. Okey, jadi cukup saja sekadar untuk hari ini. Pendek je kan pelajaran kita. Tapi nanti nak jawab soalan nanti banyak. Okey. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.